Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹，大家平安。 Saya juga ikut menyampaikan selamat Hari Bapa kepada kita sekalian dan kepada saya sendiri. 我祝大家父亲节快乐，也祝我自己。 Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang tadi sudah dibaca sebetulnya, Mazmur 128. 我们来看一段的经文，也就是刚才我们起因经文的时候已经读的诗篇128篇。 Saya hanya akan mengulangi, kalau dalam bahasa Indonesia, ayat yang keempat itu ada penekanan ya, berbunyi demikian. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. 我现在只重复念第4节的。 第4节说：“看哪，敬畏耶和华的人必要这样蒙福。” Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan ini, mari kita sekali lagi tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. 我们还没有听神的话语之前，我们一起低头祷告。 Sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. 主啊，今天早上我们再一次来到你的面前。 Terima kasih firman-Mu telah kami baca bersama-sama. 感谢你，我们已经读了你的话语。 Dan hamba-Mu berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus menolong hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan maupun yang menerjemahkan. 你的仆人祷告，但愿神你能够带领传讲以及翻译你的信息的。 Sehingga mereka berdua boleh dengan sehati, dengan sederhana untuk menguraikan kebenaran firman-Mu. 让我们能够同感一灵来思想，来学习你的话语。 Berbicara kepada kami, kami siap untuk mendengar. 求你对我们每个人说话，我们预备好来聆听。 Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. 我们祷告，奉靠我们永生主耶稣的名。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, tahun 2018 ketika saya emeritus, 弟兄姐妹，当我退休的时候， maka saya ada refreshing 1 tahun ke Fuller ya, daerah LA. 我那个时候呢有机会去了这个美国。 Dulu ketika saya studi pertama itu ke daerah dingin Chicago, jadi kali ini kami pikir ke tempat yang rada hangat ya di California di LA. 之前我们是照这个Chicago， 可是现在呢，我们就决定我们到这个比较热的一个地方，就是在这个LA。 Salah satu tempat yang saya paling favorit untuk kunjungin di daerah LA itu adalah yang namanya Paul Getty Museum. 我就是去了一个地方，就是一个博物馆。 Jadi nama orang ini ya, Paul Getty Museum. 这个博物馆叫 Paul Getty， 就是一个人的一个名字。 Jadi ini tempat favorit saya, ada beberapa teman dari Indonesia datang, pasti saya tidak ketinggalan ajak ke tempat ini. 所以我非常喜欢这个地方，所以如果我有朋友到美国的话，我们就会邀请他到那个地方去。 Kenapa saya senang tempat ini? Karena ada ceritanya. 我为什么会喜欢那个地方呢？因为有它的故事的。 Jadi Paul Getty ini adalah orang yang terkaya sedunia tahun 1950, 1960-an. 在1950年的这个期间呢，这位Paul Getty是一个非常富有的一个人。 Dia itu disebut sebagai raja minyak ya waktu itu. 那个时候呢，他是成为一个油王。 Saudara, kekayaannya diperkirakan kalau dihitung nilai sekarang sekitar 30 miliar dolar. 如果说来一算现在的话，他的财富有3000的这个million 美元。 Tentu saja kalau dibandingkan dengan Elon Musk sekarang ya jauh ya, tetapi waktu itu uang segitu banyak sekali dan dia adalah orang yang terkaya sedunia. 当时呢，他是一个非常富有，当然不能以现在的这个富翁来比较。 Saudaraku sekalian,
Dan tempat ini adalah museum daripada Paul Getty ini, koleksi daripada barang-barang seni dia, lukisan-lukisan dan barang-barang seni yang lain. 宝格蒂呢，它这个博物馆里面呢，就是有许多一些的比较有价值的一些的一些的画。 Itu ada kumpulan koleksi lukisan daripada pelukis-pelukis ternama yang harganya bisa sampai jutaan dolar. 就是非常昂贵的100亿一些的这个经费的这个钱的一些的博物馆，就是里面的一些的这些画面。 Diperkirakan koleksi dia punya barang seni di museum itu senilai 600 juta dolar lebih ya. Uang Indonesia kira-kira 11 triliun sekarang. 所以他的这个他的钱呢，应该是17的 trillion， 如果说印尼币来算的话。 Tetapi orang yang demikian sukses ini pernikahannya gagal total. 可是一个非常成功的这个人呢，他的婚姻失败， Dia menikah 5 kali. 他结婚了5次， Semuanya gagal. Rata-rata ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Yang paling lama yang terakhir itu sekitar 8 tahun. 他的婚姻都是失败的。然后他最后一次的这个婚姻的这个只能够保持到8年的时间。 Tetapi itu pun bisa bertahan 8 tahun karena mereka sebenarnya sudah tinggal terpisah ya. 虽然他的婚姻是8年了，可是其实他们是就是已经不同住在不同的地方分居了。 Nah di museum itu ini satu kutipan kalimat yang terkenal yang saya ingin sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini. 他在这个博物馆里面呢，有一句就是我要告诉大家的一个非常出名的一句话。 Dia katakan bahwa saya membenci dan menyesali kegagalan dalam pernikahan saya. 他说我痛恨，我后悔我的这个婚姻。 Saya bersedia kalau bisa saya gantikan semua kekayaan saya dengan satu saja, pernikahan yang berhasil, pernikahan yang bisa langgeng, yang bisa permanen. 他说我愿意付出一些的代价来换取我这个长久的一个美满的婚姻。 Ya, orang yang begitu sukses, yang tadi saya katakan puluhan miliar dolar kekayaannya, tapi dia katakan kalau bisa saya mau ganti semuanya itu dengan satu saja, pernikahan yang berhasil, pernikahan yang sukses, yang bisa langgeng. 一个非常富有的一个人，他有百万的这个财富，可是他说我只要把这些取代，只能够拿到一段的这个长久的这个婚姻，这个美满的婚姻。 Saudaraku sekalian, kasihan sekali kalau kita pikirkan kehidupan orang ini. 如果我们想这个人的生命是非常的可怜， Jadi orang yang begitu berhasil, tetapi rupanya keberhasilan dalam bidang yang lain semuanya itu tidak bisa menggantikan kekosongan dia, rasa gagal dia di dalam pernikahannya. 这个人是非常成功的，可是这些成功呢，没办法取代他的所经历的一些的苦读，一些的寂寞，在他的心里一些所遭 Saudaraku 遇的。 sekalian, dari firman Tuhan sebetulnya selain saya katakan hubungan kita dengan Tuhan, tidak ada hal yang lain yang lebih penting daripada keluarga. 除了我们与上帝的这个关系之外呢，其余的就是我们的家庭。 Keluarga itu adalah sesuatu yang sangat prioritas di dalam kacamata firman Tuhan. 在神的话语来看呢，这个家庭是非常的重要的，是要的。 Apalagi peran daripada seorang ayah, tadi dikatakan ayah yang takut akan Tuhan itu akan membawa berkat bagi keluarganya. 刚才神的话语告诉我们，敬畏耶和华的人就是必蒙福。 Tapi saudaraku sekalian, keluarga pada zaman sekarang ini banyak yang mengalami yang disebut dengan absent father, ketidakhadiran figur ayah di dalam keluarga. 弟兄姐妹，这个时代呢，就是发现了一个，就是没有在这个儿女当中的一个父亲的称呼。 Saudaraku sekalian, dari penelitian dikatakan bahwa banyak sekali kenakalan remaja
anak-anak muda yang berakhir dalam penjara dan sebagainya, itu lebih dari 80% dari keluarga yang tidak ada figur ayahnya. 这个缺席的父亲呢，在80%的一个孩子的这个生活中是没有父亲的存在。 Saudaraku sekalian, ada satu istilah yang disebut ya, satu masalah yaitu the tyranny of urgency 呀，应该紧迫需要的纠缠。有一句话说，就是紧迫需要的一些的舒服。 Saudaraku sekalian, apa maksudnya? 这句话是什么意思？ Jadi banyak keluarga itu mereka punya karena kebutuhan yang urgen, terdesak itu, jadi mereka terjerat dalam kondisi yang demikian. 因为一个家庭他们非常在紧迫的需要当中，所以他们进入这样的一个情况里面。 Jadi akhirnya mereka mengabaikan keluarga yang sebetulnya mereka tahu begitu penting. 他们忽略了一个其实非常重要的一个家庭。 Tidak sedikit keluarga-keluarga apalagi di kota-kota besar sekarang ya, yang suami istri dua-duanya bekerja. 在大城市当中呢，很多的父母都是在工作的。 Jadi mereka beli rumah misalnya ya, lalu ngambil cicilan. 比如说他们买房子，因为他们就去贷款。 Jadi cicilannya rumah sebulan barangkali lebih dari 10 juta. 也许他们的这个所要贷款的每一个月需要10条。 Lalu karena bekerja perlu mobil, nyicil lagi. 因为他们需要这个交通的工具，所以他们又在贷这个车子。 Karena dua-duanya bekerja, jadi satu mobil tidak cukup, beli satu lagi, nyicil lagi. 一部车子不够，然后他们就去贷款了另外一部的车子。 Jadi kebutuhan yang urgen aja tiap bulan itu sudah mencekik mereka, mau tidak mau mereka dua-duanya harus mati-matian bekerja. 因为他们所需要的这些经费非常的庞大，所以他们不得不就是拼命的工作。 Jadi mereka tahu sebetulnya bahwa kehidupan keluarga itu penting, tetapi terdesak oleh kebutuhan yang urgen ini. 虽然他们知道这个家庭非常的重要，可是他们被这个非常紧迫的这些需要所压制了。 Saya teringat ketika udah cukup lama ya, saya pelayanan di sebuah gereja di Jakarta, ya bukan di gereja ini ya, gereja yang lain di Jakarta. 我记得我之前在雅加的另外一个教会，在那边服侍。 Saya pelayanan di gereja itu lalu menginap di rumah salah satu majelisnya lah, begitu ya. 那个时候呢，我在那边服侍的时候呢，我就住在一个执事的家里。 Tapi saya di sana 3 hari 2 malam itu sama sekali atau mungkin sekali ya ketemu dengan istrinya, yang lain cuma suaminya yang nemenin. 我在他的家里住了几天，可是我每次都只是遇到他的妻子、他的太太，没有看到他的先生。 Jadi saya tanya, istrimu kemana? Ya, saya tanya istrimu kemana ya? 就是有先生，我就问他说：“你的妻子去哪里？” Ya, dia bilang, oh istri saya juga sibuk kerja katanya. 他说：“我的太太，我的妻子呢是忙碌工作了。” Dia seringkali diutus oleh perusahaannya ke Malaysia, ke Singapura dan sebagainya. 因为他的公司常常派他去其他的地方，去马来西亚、其他国家等等。 Mereka punya seorang anak perempuan kecil, kira-kira waktu itu usia 4 tahun 5 tahun. 他们有一个小女儿，大概4、5岁。 Rumahnya cukup bagus lah. 他的这个房子也是蛮好看，蛮繁华的。 Jadi sehari-hari yang ngurus si anak perempuannya ini adalah si mbaknya. 所以呢，每天呢，就是去看顾、去照顾这个孩子的，就是他的这个佣人。 Yang menikmati rumahnya, TV-nya dan sebagainya juga si mbaknya. 在家中可以看电视的，也是只有他的佣人。 Tapi waktu itu saya sudah merasa ini agak kurang sehat. Saya bilang, hati-hati kamu ya. Kalau kalian kehidupannya suami istri begitu sibuk terus ya, lebih baik coba kalian atur waktu yang baik.
那个时候我就告诉他说，那你要小心，因为你的妻子那么忙碌，所以你们要好好的去来安排你们的这个时间。 Saudara, setelah lewat mungkin kira-kira 3-4 tahun kemudian saya datang lagi ke gereja itu. 弟兄姐妹，3或4年之后呢，我又再回去到那个教会。 Waktu itu saya bicara juga di salah satu seminar untuk pasutri ya pasangan suami istri. 那个时候我是带领了一个夫妇团契的一个聚会，一个讲座。 Dan saya ketemu lagi dengan saudara itu. 我就遇到那位那个先生，那位弟兄。 Tapi yang berada di sampingnya adalah wanita yang lain. 可是在他旁边的而是其他的女人。 Jadi selesai acara dia salaman, ini pernikahan saya yang tempoh hari udah berakhir. Ini adalah calon saya yang baru katanya. 后来他告诉我，我之前的婚姻已经结束了，这个是我新的这个婚姻，就是我新的妻子。 Saudaraku sekalian, ini kondisi seringkali terjadi dalam keluarga-keluarga yang sekarang. 弟兄姐妹，这样的情况呢，常常发生在目前的这个家庭当中。 Saya katakan bahwa posisimu, ingat kepada para bapak-bapak ya, ibu-ibu juga ya, tapi karena hari ini lebih khusus bapak ya. Posisimu di tempat lain itu bisa digantikan oleh orang lain dengan sangat mudah sekali. 我现在就要告诉弟兄们，你们的这个地位呢，可以有其他的人可以代替的。 Ya, saudara mau jadi direktur di satu perusahaan besar sekalipun, kalau Anda tidak ada, pasti ada orang lain yang bisa gantikan. 如果你在一个公司里面当一个经理，就是如果没有你的话，还有其他的人可以代替你。 Anda adalah pejabat tinggi dari satu pemerintahan, bahkan presiden sekalipun, kalau tidak ada, gampang ada yang lain menggantikan, betul tidak? 你在一个高职位了，或即便你是一位总统，可是你不在的话，有人可以代替你的。 Tetapi posisimu di dalam keluarga tidak bisa digantikan oleh siapapun. 可是 Betul? 你在家庭当中的位置呢，没有任何人可以代替的， Ya. 对吗？ Engkau sebagai ayah dari anak-anakmu tidak bisa digantikan oleh siapapun, betul? 你成为你儿女们的父亲是没有人可以代替的，对不对？ Engkau sebagai suami dari istrimu tidak bisa digantikan oleh siapapun, betul? 你成为你妻子的这个丈夫是不可能有别人所代替的。 Jadi ingat saudara, seringkali kita berpikir kita itu begitu pentingnya di tempat lain, sangat dibutuhkan. Tapi saya katakan bahwa Anda tidak ada gampang yang bisa gantikan saudara. Tetapi posisimu dalam keluarga tidak ada bisa yang menggantikan. 有时候我们会认为我们在公司里面，我们是没办法来就是来不在那个地方，没有人代替。可是我告诉你，这个是有人代替你，可是在你家庭当中是没有人可以换取你的。 Saudaraku sekalian, di dalam firman Tuhan hal yang berikutnya dikatakan adalah peran pria sebagai imam. 第二个角色就是丈夫成为祭司。 Saudara, ini adalah konsep dalam firman Tuhan, juga bahkan konsep daripada orang Yahudi sampai sekarang ini. 弟兄姐妹，就是这个圣经的一个重点，也是就是这个犹太人他们的一个对这个父亲的一个看法。 Artinya apa ayah sebagai imam? 这个父亲成为祭司是什么意思？ Jadi seorang imam itu dia akan mendoakan bangsanya, betul? 成为一位祭司呢，他会为他的这个人民，他的这个人民 Dia akan 祷告。 menjadi pengantara antara Allah dan bangsanya. 他成为这个上帝跟他的人民中间的一个就是代言人或者一个中保。 Dia adalah pendoa syafaat bagi bangsanya. 他是为他的这个人民祷告的代祷的一个人。 Sampai sekarang kalau Anda berkesempatan ke Israel, hari sabatnya mereka itu kan hari Sabtu ya. 如果你到以色列，他们的安息日是在礼拜六。 Jadi mereka itu hari Jumat ya, jam 6 itu kebanyakan keluarga-keluarga orang Yahudi itu ayahnya akan bertindak sebagai imam untuk memimpin seluruh keluarganya itu mendoakan mereka
dan mereka di situ makan persiapan untuk hari Sabat esok harinya. 所以呢，以色列人他就先带领这个祭司，成为父亲的祭司会带领他的儿女们来预备来过这个安息日。 Jadi saudaraku sekalian, penting sekali pria sebagai imam dan ini tidak sama dengan konsep keluarga modern yang sekarang ya. 所以当时的这个父亲成为祭司的这个方式呢，跟现在的人所那个应该是不一样。 Kadang kita sekarang berpikir ayah itu seperti menteri luar negeri ya, istri itu menteri dalam negeri ya. 我们好像看这个父亲好像这个外交部长或者母亲就是内政部长。 Ya menteri dalam negeri bahasa keren untuk pembantu sebetulnya ya. 就是另外一句话就是成为佣人。 Tapi saudaraku sekalian, dalam konsep firman Tuhan sebenarnya ayah itu mestinya terlibat juga dalam pendidikan daripada anak-anaknya. 所以父亲呢也是要参与在这个儿女的这个教育当中。 Saya kasih lihat saudara satu survei yang menunjukkan ya, kalau ayah dan ibu ke gereja, maka anak-anaknya itu 72% mereka juga akan ke gereja. 我就是这边有一个调查，就是如果父母亲呢每次都去教会的话，所以72%的这个孩子会去教会。 Kalau hanya ayah saja, maka anak-anak 55% yang ke gereja. 如果只有这个父亲去教会的话，所以只有55%的这个孩子也去教会。 Kalau hanya ibu saja, maka anak-anak itu hanya 15% yang ke gereja. 如果是妈妈一个人去教会的话，所以孩子们就有15%的去教会。 Artinya apa saudara? 这样是什么意思？ Artinya bahwa peran ayah itu di dalam hal iman keluarga itu punya dampak yang lebih besar daripada ibunya. 所以呢，这里就说，在一个家庭当中，这一位父亲的角色非常的重要，就是比妈妈更重要。 Saudara, saya katakan ada satu peran penting daripada seorang pria dalam keluarga itu adalah sebagai model dari manhood, model seorang pria, kepriaan. 所以，一位父亲呢，他应该一个就是成为一个父亲有这个气质的一个榜样。 Saudaraku sekalian, tetapi sayangnya banyak sekali keluarga-keluarga sekarang yang kehilangan model manhood ini. 可是很可惜的，许多的家庭失去了这个父亲一个应该所扮演的一个榜样。 Citra lelaki dalam masyarakat seringkali salah kaprah ya. Mitos orang pria itu mesti seorang yang Superman ya, yang hebat, yang tidak pernah salah begitu ya. 所以很多人对这个父亲的这个看法就是有错误的看法，就是认为呢父亲非常很勇敢，就是很棒的一个人，就是不能做错的， Yang nggak pernah nangis gitu ya. 是从来没有哭过的。 Saudaraku sekalian, seorang ahli pernikahan orang Jerman ya, orang ini udah meninggal sekarang, Walter Trobis, dia mengatakan bahwa pria itu keras tapi rapuh, wanita itu lembut tapi ulet. 有一个就是叫 Walter Trobis， 他说这个丈夫呢，他非常强硬的，但是他非常的脆弱的。可是母亲呢，她非常的软弱，这个温柔，可是她就很坚持的，很坚持的。 Ya, laki itu keras kayaknya tapi rapuh. Perempuan itu kayak lembut tapi tough ya, tapi alot. 就是这个父亲呢，他非常的这个强硬，但是他是非常的脆弱。妈妈很温柔，可是他非常很强制的， Setuju nggak 很 saudara? 强 Ayo, 势的。 coba pikirkan. 我们来 Ya. 想一下，我 Saya 们是不是 tanya, 同意他讲 pria 的？ sama wanita itu lebih tough mana coba? 我们父亲跟母亲有谁更就是更有这个力量的？ Lebih tough mana? Ya. Nah, itu是更坚韧。更坚韧的是哪一个？ Yang pria atau yang wanita coba? Seringkali kita pikir yang pria itu. 是男性还是女性？ Enggak saudara, coba pria sama wanita yang umurnya lebih panjang siapa? 通常 Ayo. 更长命的是男性 Umurnya 还 lebih 是 panjang 女性？ siapa? 更长命的 Wanita, ya. 是女性。
Wanita kenapa? Lebih tahan tekanan. 因为女性她比较能够接受一些的压力。Coba kalau yang perempuan ya meninggal oleh suaminya, ya dia mungkin katakanlah umur 40-an begitu, banyak yang nggak menikah lagi kan, betul lah? 很多的这个这个妈妈，如果她已经失去了她的丈夫，她没有再婚了。 Tapi kalau dibalik, pria umur 40-an ditinggal meninggal oleh istrinya, hampir semua kawin lagi, betul nggak? 可是相反的，如果一位男士他40岁，他失去了配偶，他几乎大部分都是会 Ya. 再结婚。 Kenapa? Karena pria nggak tahan, limbung dia sendirian, ya nggak bisa. Wanita itu lebih tahan. 为什么呢？因为这个男士他没办法忍受，所以他没有那么坚固。 Jadi saudaraku sekalian, saya katakan di sini jangan berpikir bahwa model seorang pria itu mesti yang keras, yang ini tidak, saudara. Pria yang dewasa itu justru dia punya keseimbangan yang baik dalam kehidupan keluarganya. 所以男生，我就告诉你们，就是他就是在他的家庭当中，他必须就是成为一个非常坚固的。 Saya mungkin perlu percepat sedikit. Saudaraku sekalian, saya ingin membedakan di sini ya, pria itu antara abuse dan disiplin. 这里我要讲说，就是男士的话，他就是有2个的比喻，一个就是他的Abuse 虐待跟这个激励管教激励的管教。 Ya, saudara, abuse sama disiplin itu beda, saudara. 这个虐待跟这个激励是不一样的。 Jadi jangan menganggap bahwa pria itu harus keras apa, disiplin iya, tapi bukan abuse. 这个男士呢，他应该是很强硬，可是不是虐待的。 Bedanya apa abuse sama disiplin? 这个虐待跟这个激励有什么分别？ Kalau abuse itu sifatnya Anda emosional ya, Anda melampiaskan amarah saudara, betul? 如果这个虐待的话，就是他就是很情绪很暴重、很爆炸的。 Tapi kalau disiplin itu dia rasional ya, dari pertimbangan memang dia mau mendidik ya, jadi beda dengan sekedar pelampiasan seperti abuse itu. 所以激励的话，它是有这个去教育、去教导的这个行为。 Abuse itu menghancurkan harga diri daripada seorang anak. 虐待就是破裂了一个孩子的这个一个形象。 Tapi disiplin itu justru meningkatkan citra atau harga diri daripada seorang anak. 激励呢，就是已经升高了一个孩子的他的这个身份。 Abuse itu menimbulkan dendam, ya, dendam daripada seorang anak terhadap orang tuanya, khususnya kepada ayahnya. 这个虐待呢，就是引发了这个孩子的这个怨恨。 Tapi disiplin dia menimbulkan satu respect yang sehat terhadap otoritas. Ya. 激励的话，让他可以产生一个非常有权威的一个健康的一个态度。 Saudaraku sekalian, jadi seorang pria betul dibutuhkan disiplin, tapi bukan abuse. 所以呢，因为男士他是需要有激励，而不是有一些虐待的这个行为。 Saudara, saya akan kutip ini, tapi saya tidak terjemahkan secara harfiah. Intinya aja saya katakan ya, bahwa pria yang sesungguhnya itu dibutuhkan adanya disiplin. 这个有一句话说，就是真正的这个男士的话，他是需要有生活上有激励的， Tapi bukan satu tindakan yang brutal. 而不是一个非常的暴躁的一些的任性的一些的行 Ya, 为。 pria yang sesungguhnya itu dia tidak takut untuk menunjukkan kelembutan kasihnya kepada anak-anaknya. 真正的这个男士呢，他是能够来表达他对他孩子们的儿女们的这个爱心，温柔的爱心。 Dia tidak takut untuk menunjukkan bagaimana dia mungkin hak anak-anaknya. 他会怎么样去拥抱他的孩子？ Dia tidak takut kalau dia susah, pada waktu dia perlu nangis, dia nangis. 所以他也知道，他应该要哭泣的时候，他也会哭泣的。 Dia tidak takut mengakui kalau dia salah atau minta maaf. 他也很勇敢的可以承认他是做错的，他是一个有错误的人，他愿意去就是求这个饶恕的。 Setuju nggak saudara? 我们同意吗？ Ayo, pria boleh nggak minta maaf? Boleh nggak?
这个丈夫呢，先生可以去向别人来就是求原谅吗？ Pria boleh nggak ngaku salah? Boleh nggak? 这个男生可以认错吗？ Nggak ada yang jawab ini. 没有人 Boleh 回答 nggak pria minta maaf? Boleh 可以 nggak? 吗？他向别人来认错。 Boleh nggak pria ngaku salah? Boleh nggak? 我们可以就是愿意就是认我是错的。 Boleh nggak pria nangis? Boleh nggak? 男生可以哭吗？ Boleh nggak? 可以吗？ Boleh. 可以。 Waduh ini jemaat GMI ini prianya udah dewasa semua ya. 我们的这个男生都是非常的成熟的。 Ya saudaraku sekalian, jadi pria yang dewasa sekali lagi dia tidak khawatir melakukan hal itu. Dia mau menyediakan waktunya, kasihnya kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. 所以成熟的这个男士呢，他就做了我们刚才所说的，他为他的家人所付出的、所做的，都是有充满他对他们的爱。 Saudara, saya akan menutup khotbah saya ini dengan satu kesaksian dari satu keluarga. Dia adalah duta besar Inggris yang ditempatkan di salah satu negara di Asia Tenggara. 这里我要做结束，有一个见证，就是有一个他在东南亚，就是一个英国的一个大使，在东南亚国家就是在那边工作的。 Jadi sangat sibuk sekali dia sebagai duta besar. 他搬了那个地方呢，他非常的忙碌。 Dia punya seorang anak yang waktu itu masih kecil, ya kira-kira mungkin usia 8-9 tahun begitu. 他那个时候有一个8、9岁大的这个孩子。 Nah anak ini sangat menuntut kepada ayahnya. 他的这个孩子对他的这个父亲非常有要求。 Jadi kalau weekend pasti minta ditemenin, ya kalau liburan pasti minta ditemenin. 周末或者放假的时候呢，他就是要求爸爸来陪伴他。 Dan anak ini paling senang mancing. 这个孩子呢喜欢钓鱼， Jadi dia pasti minta ayahnya itu nemenin dia pergi mancing. 所以他是要求他的父亲陪他去钓鱼。 Nah ayahnya yang sibuk ini seringkali kesel juga ya. Apa itu harus nemenin anaknya berjam-jam mancing di su, uliau lah ya katanya. Terlalu kayak kengangguran aja. 所以这个父亲也非常的很就是觉得很不高兴，说很烦。 每次都要他去陪他的儿子去钓鱼， Dia sebenarnya masih banyak urusan yang lain. 因为他本身还有其他要做的事情。 Tetapi karena anaknya ini kadang-kadang ngotot lah, nangis dan sebagainya, ya buat juga dia temenin juga. 因为孩子一直去要求他在那边哭的话，所以没办法，他就只好陪他的孩子。 Tapi sambil nemenin anaknya, dia sambil menggerutu dalam hatinya, sambil kesel ya. Aduh, gua uliau banget nih ya, nemenin anak ini nongkrong di sini berjam-jam mancing dia ya. 他在陪伴的孩子的时候，他就埋怨说：“我非常的无聊，去陪这个孩子。” Tapi saudara, peristiwa ini udah lewat ya. Kemudian anak ini udah besar, dia udah pergi keluar kota mulai kuliah. 之后呢，这个孩子长大了，他已经到别的这个城市，在那边上学。 Jadi satu hari ayahnya ini lagi beres-beres barang begitu, kelihatan catatan harian dari anaknya. 有一次呢，这个父亲他在整理他的这个东西的时候，他看到他的孩子的这个日记。 Dan dia coba lihat-lihat ya berapa lembar di situ. 他就看了他孩子所写的日记。 Hal yang paling menarik dia dan yang menyentuh dia itu apa? 使他非常的感动的是什么呢？ Yaitu ternyata anaknya itu mencatat di situ. Ya, masa kecil dia hal yang paling menyenangkan bagi anak ini adalah ketika papanya itu ya, dia tahu papanya sibuk sebagai seorang duta besar, tapi papanya itu mau meluangkan waktu untuk nemenin dia berjam-jam mancing. 所以他就记录了他小时候非常他所喜悦的，就是虽然他的父亲非常的忙碌，是一位大使，可是愿意陪他去钓鱼。 Jadi itu adalah peristiwa yang kenangan yang paling menyenangkan bagi anak ini, dan satu hal yang dia yakin bahwa ayahnya itu sesibuk-sibuknya, tapi ayahnya itu sungguh mengasihi dia.
所以这个孩子非常的怀念他父亲这样的去陪他，所以他知道他父亲怎么的爱他，如此的爱他。 Ayahnya membaca ini, aduh ya hatinya terhibur sekali dia. 所以父亲读了他所写的，非常的感动了。 Ternyata hal yang ketika dulu dia lakukan sambil ngomel-ngomel, merasa uliau ya, kengangguran dan sebagainya, tapi itu ternyata berkesan sangat dalam sekali terhadap anak ini. 原来他之前陪伴孩子的时候，在那边非常的唠叨的一些的问题，原来对他的儿子来说是非常能够非常怀念的一段时间。 Saudaraku sekalian, bagaimana dengan kita sekalian sebagai papa-papa, sebagai suami pada pagi hari ini? 弟兄姐妹，我们身为父亲的，在如今， Marilah kita sekali lagi pada hari Bapa ini, kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah prioritas yang utama bagi kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami? 让我们能够自我的来检查我们自己，我们身为一位父亲，我们怎么样来在我们的家庭中的榜样的作 Mari 为。 kita tunduk kepala dan kita berdoa. 我们来低头祷告。 Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu pada pagi hari ini. 主啊，今天我们再次来到你的面前， Terima kasih firman-Mu boleh berbicara kepada kami, mengingatkan kembali peran kami sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. 你再次来提醒我们，我们身为一位丈夫、一位爸爸的角色。 Mungkin seringkali kami dipengaruhi oleh konsep-konsep yang keliru dalam masyarakat mengenai seorang pria, tetapi firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami kembali. 也许有一些的看法，也是一个观念，对我们有一些错误的看法。可是今天呢，透过你的话语呢，你再一次的来提醒我们， Agar kami boleh sungguh-sungguh menjadi ayah yang berkenan kepada Tuhan. 让我们能够成为合神你喜悦的、合神你心意的父亲。 Terima kasih ya Tuhan. 主，我们感谢你。 Kiranya sekalipun perkataan manusia sudah berhenti, tetapi Roh yang Kudus boleh memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. 虽然人的声音已经停止，但愿圣灵的声音永远的存在我们的心里面。 Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi boleh menjadi pelaku-pelaku firman. 也让我们不是成为听到者，我们能够行出神你的道理、你的话语来。 Demi Kristus Yesus Tuhan kami naikkan doa ini. 我们如此祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。